Okey, hai korang. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okey, untuk video kali ni aku akan cerita kisah tentang penanggal. Hantu penanggal ataupun juga dikenali sebagai hantu Tagalong di negeri Kedah ataupun Balang-Balang di Sabah merujuk kepada seseorang yang biasanya dari kaum wanita yang menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan. Mereka yang menuntut ilmu hitam ini mampu menceraikan kepala dengan badan mereka dan kepala mereka mampu terbang dengan tali perut terurai-urai. Darah yang menitik dari tali perut mereka dipercayai berbisa menyebabkan kudis kepada mereka yang terkena. Hantu penanggal juga disebut dalam hikayat Abdullah yang ditulis pada tahun 1845 yang menarik minat seorang penulis untuk memuatkan gambar dan mengenainya dalam buku cacatannya. Mereka yang menuntut ilmu penanggalan biasanya akan menyimpan setepayan cuka bagi memeram urat perut mereka agar kecut sebelum bercantum masuk kembali ke dalam badan asal mereka. Dipercayai sekiranya tubuh mereka dijumpai orang dan diterbalikkan, kepala mereka akan bercantum secara terbalik. Dengan itu, rahsia mereka akan terbongkar. Penanggal dipercayai suka darah perempuan yang bersalin. Kiranya mereka menghisap darah tersebut, wanita bersalin itu akan mati akibat tumpah darah yang banyak. Oleh itu, biasanya di sekeliling rumah wanita bersalin masa dahulu, rumah dibina bertiang. Diletakkan dalam mengkuang yang berduri. Dipercayai, penanggal takut hendak mendekati rumah tersebut kerana bimbang tali perutnya tersangkut kepada duri tersebut. Ketika penanggal terbang, ia dipercayai berupa cahaya putih berkilauan dari urat perut mereka yang terburai itu. Matlamat. Hantu penanggal dikatakan dituntut oleh seorang wanita bagi membantunya mengekalkan kecantikannya, membunuh musuhnya, menjaga tanaman, peliharaan daripada dicuri dan lain-lain. Kini, penanggal bukan sahaja dituntut oleh wanita, malahan lelaki juga tidak kurang hebatnya. Daerah Kota Belud amat terkenal dengan balang-balang. Sebenarnya penanggal adalah sejenis penyakit keturunan bagi pengamal-pengamal ilmu. Ini mereka akan menjangkitkan keturunan mereka melalui makanan. Kini ilmu ini disebut sebagai penyakit bagi zaman kini. Ada separuh masyarakat mengatakan bahawa penanggal datang dari orang yang menuntut ilmu hitam. Selalunya terdapat di kawasan pedalaman. Perlindungan dan rawatan. Rawatan yang paling biasa dalam kisah rakyat bagi melindungi dari serangan penanggal adalah dengan menyelerakkan daun mengkuang yang memiliki daun berduri yang akan mencederakan atau memerangkap isi perut, jantung, perut, paru-paru penanggal yang terdedah ketika ia terbang mencari mangsa. Daun berduri ini akan diikat pada tingkat rumah bagi memastikan ia memerangkap isi perut penanggal. Ini biasanya dilakukan pada rumah wanita yang baru bersalin. Bagaimanapun, kononnya cara ini tidak membantu bayi sekiranya penanggal masuk melalui papan lantai. Dalam sesetengah keadaan, dikatakan beberapa bulan sebelum kelahiran, kaum keluarga wanita hamil akan menanam nanas di bawah rumah. Rumah tradisi Melayu yang bertiang. Buah dan daun berduri akan menghalang hantu penanggal dari memasuki bawah rumah. Apabila terperangkap, penanggal yang menyerang kemudian boleh dibunuh dengan parang. Sebagai perlindungan tambahan, wanita mengandung akan meletakkan gunting atau kacip pinang di bawah bantal kerana penanggal dikatakan takut benda-benda yang tajam ini. Bidan yang menjadi penanggal pada waktu malam kelihatan seperti wanita biasa pada siang hari. Mereka bagaimanapun boleh dikenali sebagai penanggal melalui tingkah laku mereka. Apabila berjumpa orang ramai, mereka biasanya mengelak bertemu mata, dan ketika bertugas sebagai bidan, mereka boleh dilihat mengecap bibir mereka seolah-olah memikirkan makan darah wanita lahir pada tiba waktu malam. Orang yang tahu di mana hantu penanggal tinggal boleh menunggu pada waktu malam. Ketika penanggal terbang meninggalkan tubuhnya dan terbang keluar, ia boleh dimusnahkan dengan menuang sepihan kaca dalam lubang tengkuknya yang akan mencederakan organ dalaman penanggal apabila ia kembali bersambung dengan tubuhnya atau dengan membakar tubuhnya. Dengan itu, menghalang penanggal dari kembali bercantum dengan tubuhnya pada siang hari. Satu lagi cara tidak membunuh adalah dengan membalikkan tubuhnya. Dengan itu, apabila kepala kembali bertaut dengan tubuhnya, ia bercantum terbalik. Dengan itu, mendedahkan kepada orang apakah dia sebenarnya. Hantu penanggal adalah seorang yang menuntut ilmu hitam. Dengan itu, ilmu tersebut perlu diwariskan kepada seseorang pengganti sebelum tuannya mati sebagai saka. Sekiranya tuannya mati sebelum sempat mencari pengganti, hantu penanggal akan hidup liar dan mengganggu penduduk berdekatan. Ia juga gemar menghisap darah manusia yang mahu bersalin. Penanggal juga biasanya diwarisi dari ibu kepada anak secara turun-temurun, dan biasanya anaknya adalah dari kaum wanita. Penelitian secara ilmiah. Kadar kematian ketika bersalin akibat kehilangan darah
tumpah darah mungkin menyebabkan timbulnya kepercayaan ini sebagai menjelaskan mengapa kadar kematian yang tinggi. Selain itu, ia juga mungkin sebagai satu cara menjadikan masyarakat merasakan mereka dapat mengawal sesuatu kejadian. Kematian akibat tumpah darah tidak dapat dikawal. Tetapi jika dijelaskan secara perbuatan hantu, masyarakat dapat berusaha untuk menghindar gangguan hantu tersebut melalui jampi ataupun amalan seperti meletakkan daun mengkuang pada tiang rumah. Manananggal di Filipina. Hantu penanggal dikenali sebagai manananggal atau wak-wak dalam masyarakat Filipina. Hantu ini menyerupai pontianak dalam budaya masyarakat barat. Ia makhluk makan manusia dan ahli sihir yang jahat. Manananggal dikatakan takut kambang putih dan garam. Makhluk ini juga dikatakan mengelakkan diri dari pisau belati, cahaya, cuka, rempah ratus dan ekor ikan pari-pari yang dibuat sebagai cemati. Makhluk yang sama juga dikatakan boleh ditemui di Indonesia. Berbeza dengan hantu penanggal di Malaysia, versi Filipina adalah wanita yang lebih tua tetapi cantik dan mampu menanggalkan badan, bukan hanya kepala sahaja. Ia juga dikenali sebagai balan-balan di Sabah. Juga manananggal dalam kisah rakyat Filipina. Terdapat juga makhluk yang memiliki ciri serupa di kalangan orang Bali, Indonesia, di mana ia dikenali sebagai leyak. Di Thailand, ia dipanggil kerasui. Okey, itu saja video aku kali ini. Okey, moga korang terhibur untuk video aku kali ini. Bye. Assalamualaikum.